Pengosmo kawal aturan air ataupun kawal atur kandungan air di dalam darah. Ini antara tajuk yang sangat popular. Jadi ada dua, satu homeostasis, proses homeostasis. Kalau kita minum air banyak, tekanan darah osmosis turun. Bila turun akan dikesan oleh osmoreseptor. Dan seterusnya sampailah air kencing yang banyak dihasilkan. Itu homeostasis. Homeostasis. Satu lagi ini, yaitu struktur ginjal dan nefron. Oke, di sinilah berlakunya proses pencucian darah, proses kawal atur air, penyingkiran bahan kimia, dan penyerapan semula. Oke, ada beberapa proses yang berlaku di sini. Oke, sebelum itu darah yang banyak bahan kumuh itu akan dibawa ke ginjal melalui arteri renal, dan unit berfungsi ataupun struktur asas yang berfungsi bagi ginjal ialah nefron. Kalau saraf, neuron, jangan keliru. Kalau peparu, unit berfungsinya alveolus. Ini nefron. Oke, kenal pasti strukturnya. Ini dipanggil glomerulus, kapsul Bowman, and then berlingkar, likoproximal, proximity, paling hampir. Turun ini liko Henle, and then berlingkar lagi sekali, distal distance, jauh dari sini. Ini tubul pengumpul. Jadi apa yang berlaku ialah berlaku tekanan hidrostatik tinggi di glomerulus. Kenapa? Sebab perbezaan atrial efferent masuk dengan efferent keluar. Masuk besar, keluar kecil. Jadi macam pipe lah. Kalau kita kecilkan hujung pipe, maka di dalam pipe itu tekanan akan tinggi, naik. Bila tekanan tinggi, maka bendalir darah, bendalir tisu akan dipam keluar dari glomerulus, kapilari darahnya, masuk ke kapsul Bowman. Masalahnya bahan-bahan makanan seperti asid amino, gula, vitamin, dan lain-lain itu ikut sama. Jadi berlakulah proses penyerapan semula nutrien di sini. Ini penyerapan semula garam atau air bergantung kepada darah. Kalau darah nih kurang air, maka ADH dikeluarkan, gate pintu tubul ini akan lebih telap. Gate dibuka dan air masuk ke dalam kapilari darah. Kalau banyak pula garam diambil, pintu gate air ditutup. Oke, selain itu berlaku rembesan atau secretion. Asid, bahan-bahan toksik akan dibuang ke sini. Dan akan keluar dari sini, akhirnya jadi kencing. Oke, amonia, asid urik, garam berlebihan itu akan dibuang di sini. Oke, saya ulang balik. Di sini ultraturasan, glomerulus, tekanan tinggi akibat perbezaan size atrial efferent dengan efferent. Oke, bendalir tisu akan masuk. Di sini berlaku penyerapan semula nutrien, penyerapan semula air atau garam bergantung kepada kepekatan darah. Oke, penyerapan semula air dan garam terus berlaku, dan di sini juga berlaku rembesan. Bahan-bahan toksik seperti asid, alkali, garam-garam yang tidak diperlukan akan dirembeskan di sini.